Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini kita akan cuba bincangkan bab yang ke-11, daya dan gerakan, Sains Tingkatan 4 KSSM. Jadi daya dan gerakan, cikgu percayalah kamu dah belajar dulu waktu PT3 dan juga belajar waktu UPSR. Jadi dia tidaklah terlalu sukar sangat kan untuk PT3 dan UPSR. Sekarang ni kita akan sambung lagi tentang daya dan gerakan, dan ini lebih kepada gerakan lah, gerakan dalam bahasa Inggeris motion. Okey, jadi kalau kamu tengok kat situ dia ada gerakan linear. Jadi kalau ulang kaji sikit lah bagi refresh balik, kita segarkan balik ingatan yang lama tu. Disebut daya ni daya tolakan, daya tarikan, daya tolakan dan tarikan kan. Kemudian kalau sebut tentang gerakan, bergerak lah, bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, jadi dalam kamu punya level ni, kamu punya tingkatan 4 ni, kamu akan belajar tentang gerakan linear. Okay, ada dekat dalam ni. Dan kamu boleh juga boleh buka muka surat 226. Cikgu besarkan sikit. 226. Jadi dalam 226, nota yang cikgu buat ni semua adalah berdasarkan buku teks lah. Jadi cikgu tak guna buku rujukan, sebab buku utama kamu yang sepatutnya kamu baca lah ialah buku teks. Okey, jadi apa maksud gerakan linear? Objek bergerak dalam lintasan lurus. Jadi dia bergerak lurus, kita nampak dia bergerak lurus. Jadi gerakan linear tu adalah objek bergerak dalam lintasan lurus, dalam keadaan yang lurus. Jadi macam mana kita nak buat gerakan lurus ni? Selalunya kita guna pembaris lah, yang paling mudah sekali. Tapi kalau jalan raya kita tu susah sikit lah kalau kita nak buat gerakan lurus. Jalan raya dia bukan lurus, dia tak semestinya dia lurus. Kalau dia bersimpang siur, bengkang bengkok, jadi dia ada teknik dan cara yang kita nak ukur. Even kalau dalam peta kan, peta tu kita tengok jaringan jalan raya, macam mana kita nak tahu panjang dia tu kadang-kadang. Jadi antara yang kita boleh buat, kita guna benang. Okey, sebab apa? Dengan ada benang tu kita boleh bengkok-bengkok kan. Kemudian selepas tu kita panjangkan benang tu dan ukur benang tu panjang mana. Okey, jarak. Kita pergi kepada istilah yang pertama. Dalam buku teks ni pun ada tulisan jarak dan sasaran kan. Jadi kita pergi dulu kepada jarak. Jarak tu apa? Jarak, distance bahasa Inggerisnya. Jumlah panjang lintasan. Okey, jumlah panjang lintasan, jarak. Daripada bilik kamu nak pergi ke toilet, berapa jarak dia? Jarak dia 10 meter. Contohlah ya, cikgu tak tahulah berapa jarak dekat rumah kamu tu punya bilik ke bilik air. Kemungkinan 10 meter. Jadi kemungkinan lebih daripada tu, kemungkinan kurang daripada tu. Jadi dia ada jarak antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan kadang-kadang kita nak pergi satu tempat tu, kita terpaksa kena lalu beberapa tempat lain dulu. Contohnya kita nak pergi Kuala Lumpur, kamu daripada Perlis. Jadi nak pergi ke Kuala Lumpur tu, kamu akan lalu di Kedah, lalu di Pulau Pinang, lalu di Perak, barulah kamu masuk ke Kuala Lumpur. Lalu Selangor dulu, lepas tu masuk Kuala Lumpur. Jadi dia ada banyak perhentian-perhentian yang kemungkinan kamu akan berhenti. Kenapa nak berhenti? Kemungkinan kamu nak isi minyak, kamu nak buang air, kamu nak pergi solat, ada macam-macam lah. Jadi dia akan ada checkpoint dia tu yang kamu berhenti. Kamu tak straight pergi, dan kemudian jalan raya kita tu tak selurus yang sepatutnya lah kan. Daripada Perlis contohnya, Arau sini, nak pergi masuk ke highway tu, dia ada jalan-jalan dia sendiri. Dia jalan-jalan dia bukan lurus. Jadi dia ada checkpoint, dia ada simpang-simpang, dia ada traffic light, yang mana jarak tu nanti daripada rumah kamu nak pergi Kuala Lumpur, kita terpaksa kena tambah satu persatu. Jadi jarak tu adalah jumlah panjang lintasan. Jadi jarak ni dia tidak ada arah ya. Dia tidak ada arah. Dia just dalam bentuk unit sahajalah. Ataupun dalam fizik ni dipanggil sebagai skala. Cikgu nak terang lebih-lebih tentang fizik, cikgu tak pernah tahulah ya. Cikgu jujur dengan kamu. Cikgu degree dulu, ijazah sarjana muda sains dulu adalah biologi. Cikgu punya minoring dalam matematik.
Jadi untuk gerakan linear ni, laju, jarak, hal laju, pecutan, ni semua adalah fizik. Okay, fizik. Cikgu last belajar fizik dulu waktu tingkatan 5 lah. Itu pun SPM dapat 4B saja. Dulu panggil B, sekarang ni A plus, A minus macam tu kan. Dulu kami ada nombor, contohnya 1A, 2A, 3B, 4B, 5C, 6C, macam tu lah. Cikgu tak ingat lah sangat lah, tapi dia lebih kurang macam tu lah level-level dia. Jadi tak open nak mahir sangat lah cikgu bagi tahu kamu. Jadi video ni sebenarnya nak bagi idea kat kamu saja, supaya nanti kamu boleh study lah bila kamu nak study. Kamu nak boleh buat ulang kaji sendiri. Contohnya kamu tak sempat nak pergi sekolah, okey, jadi bila tak sempat nak pergi sekolah, bab ni cikgu dah ajar. Jadi kemungkinan kamu nak tengok semula, okey, atau nak tengok, nak cuba fahamkan sebelum cikgu-cikgu kat sekolah tu masuk bab yang baru. Jadi bolehlah ya tolong sikit sebanyak. Kemudian kita ada sesaran. Jadi sesaran jarak lintasan terpendek. Tadi kita ada A ke B kan. Kita ada cikgu cerita tentang jarak. Jadi A nak pergi ke B, mungkin dia ambil jarak dia 30 meter. Kemudian B ke C jarak dia berapa? 20 meter. Okey, 30 meter, 20 meter. Jadi jarak daripada A nak ke C, jarak A nak ke C sama juga dengan kita tambah saja 30 cm tambah 20 cm pula. 30 meter tambah 20 meter dapatlah 50 meter. Jadi jarak antara A nak ke C itu adalah 50 meter. Jadi jarak ni dia tidak melibatkan arah ya. Dia nak bagi tahu saja jumlah panjang lintasan A ke C. Jumlah panjang lintasan C ke A. Dia adalah 50 meter. Okey. Kemudian kita pergi kepada sesaran. Sesaran sini. Okey, sesaran. Jadi sesaran jarak lintasan terpendek. Jadi apa maksud terpendek? Dia cross terus nak pergi ke, daripada A nak pergi ke C. Kita cross sajalah. Dia pergi A ke C. Jadi kita dapatlah dia punya sesaran. Jadi ini adalah kecil kan, tidak ganggu. Sesaran. Kita ada 30 kat sini. Okey, 30 dekat sini, 20 dekat sini. Jadi sepatutnya kalau yang ni sudut tepat 90 darjah, kita boleh carilah panjang A ke C. Sebab apa? Dengan kita tahu yang ini adalah 90 darjah, kita tahu sudut yang ini, bukan sudut panjang yang ini, panjang yang ini, pastinya kita boleh cari A dengan C. A ke C. Sebab apa? Sini adalah hipotenus kan? Ada kamu belajar dalam matematik dulu apa? Waktu tingkatan 3 tak salah cikgu, trigonometri. Yang ini adalah teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Jadi C squared equals to A squared plus B squared, dia punya formula. Kita boleh dapat dia punya sesaran. Jarak lintasan terpendek. Dan kamu kena ingat bila sebut tentang sesaran ni, dia ada melibatkan arah. Okey, arah utara ke, arah selatan ke, arah barat ke, arah timur ke, arah belakang ke, arah depan ke, arah atas ke, arah bawah ke, dia ada melibatkan arah. Itu antara dalam minda kita, jarak yang melibatkan arah. Ataupun ada certain cikgu dia terang sesaran tu adalah melibatkan jarak yang terubah suai, yang diubah suai, modified distance. Okay, modified distance. Dia cikgu tak nak cerita lebih-lebih lah, cikgu pun tak tahu sangat. Cerita lebih-lebih kamu nanti takut salah. Kamu ni ingat cikgu ni degree science biology ya, bukan degree education biology, pendidikan biologi. Memang waktu degree dulu, sarjana muda dulu, memang sepatutnya masuk sekolah nak mengajar biologi lah. Tapi boleh je lah nak mengajar fizik, sebab ini asas. Dan dalam buku teks pun dia tak cerita lebih sebenarnya. Dia cerita saja sesaran tu jarak lintasan terpendek.
Kemudian laju. Jadi laju ni kadar perubahan jarak. Okey, laju kadar perubahan jarak. Kita ada formula laju di sini. Okey, di sini kamu tengok anak panah cikgu ni, mungkin tak pernah nampak cikgu tukar warna lain. Warna merah. Warna merah pun tak nampak. Okey, laju. Laju ni jarak bahagi dengan masa. Jarak bahagi dengan masa. Sekali lagi, jarak bahagi masa. Sebagai contoh, kita nak laju daripada A pergi ke cikgu nak tukar warna apa tadi? Okey, jarak A ke B. B jarak dia berapa? 30 meter. Kamu tengok kat tepi ni ya. Kamu jangan pergi tengok ke arah lain pula. Ni cikgu ada tulis kat sini ni. Ni. Tengok kat sini. Okey. Kemudian B ke C kita ada 20 meter. A ke B ni dia ambil masa berapa? Contohlah cikgu guna 30 saat. B ke C ni cikgu guna 20 saat. Cikgu ambil yang mudah-mudah lah ya. Supaya nanti calculation dia tu cikgu nak tunjuk kat kamu dia tak susah lah. Kalau cikgu guna susah-susah nak tekan calculator pula. Jadi A ke B 30 meter sama juga dia ambil masa 30 saat. Jadi kawan tu dia nak bergerak daripada A, dia nak bergerak pergi ke B, dia ambil masa 30 saat. Kemudian daripada B pula dia nak bergerak pergi ke C, dia ambil masa 20 saat. Jadi laju AB dulu. Jadi macam mana nak kira laju? Iaitu jarak bahagi masa. Sama juga dengan jarak dia 30 meter bahagi dengan masa dia 30 saat. Jadi dia punya kelajuan itu, laju dia tu sama juga dengan 1 meter per saat. Okey, per saat. Jadi itu kira dia. Kemudian laju pula. Laju B ke C. B ke C kita ada jarak bahagi masa sama juga dengan 20 meter bahagi 20 saat dapat 1 meter per saat. Kenapa per? Kenapa per? Cikgu padam sikit ni. Nak tunjuk kat kamu. Bila dia dekat bawah, contohnya M per dengan S. S ni kuasa 1. Jadi bila kita naik ke atas, dia akan darab ya. Dia naik ke atas, dia bawah bahagi, naik atas darab. Jadi S negatif S kuasa 1 ni akan jadi S negatif 1. Okey. Sebab tu nanti kita boleh hilangkan darab ni. MS negatif 1. Ni, tengok kat sini ni. Kamu mata tu jangan pergi ke arah lain. Nanti kamu penin. Kemudian kita ada laju purata. Jadi laju purata ni kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Okey, kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui untuk dia sampai ke destinasi dia lah. Kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. Jadi keyword dekat sini adalah jumlah. Okey, jumlah. Dia melibatkan jumlah. Dia sama juga macam laju ni. Dan gini kamu kena tahu dia melibatkan kadar. Jadi kadar ni bila sebut kadar dia kena bahagi dengan masa. Jadi macam-macam lah. Jadi kalau laju ni dia kadar perubahan jarak. Kalau kadar lain pun ada juga lah. Contohnya kadar air menitik di pilih air. Okey, di pilih air tu ada air yang menitik. Jadi kita boleh kira berapa kadar. Contohnya lain kadar kehilangan air di botol air. Jadi air tu keluar sebab botol air tu dia berlubang. Jadi kita boleh kira juga kadar dia. Sebab dia melibatkan masa. Jadi macam mana kita nak kira yang ini? Cikgu guna contoh yang samalah. Jadi kita ada daripada A bergerak ke B, bergerak ke C. Jadi berapa A bergerak ke B, bergerak ke C? Jadi 30 meter tambah 20 meter. Okey, bahagi dengan jumlah masa dia.
30 saat bahagi dengan 20 saat. Samalah juga dengan 50 meter bahagi dengan 50 saat. Kita dapatlah jawapan dia 1 meter per saat. Okey, jadi laju purata A, B ke C ataupun A ke C adalah 1 meter per saat. Purata laju dia ni, purata laju. Dia jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Cikgu percaya ni mudah saja kamu nak faham. Okey, dia tak susah sangat. Dia matematik dia tak susah sangat. Dia punya pembahagian dia melibatkan bahagi saja. Dia lain dengan matematik yang kamu belajar tingkatan 4 ni. Dia agak susah sikit lah. Sebab dia ada dia punya teknik-teknik kefahaman yang kamu kena faham. Kalau kamu tak faham, memang kamu tak boleh nak jawab. Tapi yang ini dia sekadar matematik mudah yang melibatkan bahagi saja. Kita ada formula, kita masuk nilai dalam formula, kita dapat jawapan. Bahagi saja. Dia tak perlu kamu nak pindah ke kiri, pindah ke kanan, daripada positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kamu kena darab positif, negatif. Kamu kena buat kurungan, kena buka kurungan. Kamu kena tengok sudut, tak tengok sudut. Tak payah semua dalam matematik. Jadi ini dia simple saja. Bahagi biasa saja. Kalau kamu tengok buku teks ni pun dia tak susah sangat. Dia punya contoh. Contoh dia ada dalam muka surat 228. Kamu nampak seorang abang tu dia tengah lari. Okey? Dia larilah. Dia lari daripada 0 meter sampailah 100 meter. Kemudian dia punya situasi A, B dengan C. A, B saja. Jadi kamu boleh tengoklah ya. Cikgu tak gunalah contoh tu. Tapi nanti cikgu guna hal laju punya contoh. Okey? Boleh ya? Jadi purata, laju purata atau purata laju. Mana-manalah. Okey, kemudian kita ada hal laju. Hal laju. Hal laju adalah kadar perubahan sesaran. Jadi cikgu sebut apa tadi? Sesaran ni adalah melibatkan dia arah. Okey? Sesaran dia ada arah. Kadang-kadang susah nak terang kamu sebab cikgu nak terang lebih pun cikgu tak boleh sangat. Okey, bukan tak boleh sangat. Cikgu punya degree tu, cikgu punya kedalaman kefahaman tu tak sekuat biologi. Okey. Jadi yang cikgu boleh bagi tahu kat kamu, kalau sesaran ni dia ada melibatkan arah. Okey, arah. Jadi hal laju ni adalah sesaran bahagi dengan masa. Sesaran bahagi dengan masa. Okey, siapa yang beli buku cikgu tu, kamu bila beli, dia boleh buka muka surat tu, ada satu muka surat yang kosong kan. Jadi satu muka surat kosong, kamu boleh tulislah semua ni, example ni. Atau kamu nak tambah ikut yang buku teks pun boleh juga. Jadi yang kosong tu kamu boleh tambah lagi maklumat-maklumat yang cikgu tak tulis dekat dalam. Yang kamu beli, dia tak print out, tak keluar dalam nota kamu. Itu yang kelebihannya tu. Supaya nanti kamu boleh tambah lagi apa yang kamu perlu ingat dalam kamu punya nota tu. Okey. Kemudian kita pergi kepada hal laju. Hal laju adalah sesaran bahagi masa. Jadi kamu boleh buka muka surat 229. Tak buka pun tak apa. Jadi muka surat MS 229. Cikgu besarkan kat sini ya. Jadi dia ada satu laluan. Okey. Dia ada kosong. Dia ada A. Dia ada B. Dia ada C. Cikgu padamlah yang lebih ni. Cikgu besarkan sikit. Boleh ya? Kita ada A, B, C. Kemudian kalau kamu nampak dalam tu dia ada bagi arah. Utara, selatan, timur, barat lah. Tak ceritalah tentang barat daya lah, barat tenggara lah, apa semua. Tak nak lah cikgu belajar geografi. Cuma nak bagi tahu ada arah di situ. Dan ada kereta lah, ada kereta. Ni kereta lah, K kereta. Yang bergerak di sepanjang jalan tu. Okey, jadi dia beritahu kat sini, mula-mula dia kosong lah. Okey, 0 meter. Kemudian A ni dia dah ada 4 meter. B ni dia ada 8 meter. Kemudian C ni dia ada 12 meter.
Okey, jadi maksudnya O ke A 4 meter, O ke B 8 meter, O ke C 12 meter. Kemudian dia ada bagi tahu kat sini ni 2 saat dia ambil masa. Ni 2 saat, 2 saat. Jadi dalam contoh ni dia suruh buat apa? Dalam contoh ni suruh buat apa? Dia suruh cari halaju O ke A. Halaju O ke A. Jadi apa halaju O ke A? Dia kena ada formula sesaran. Ya, halaju adalah sesaran bahagi dengan masa. Samalah juga sesaran O ke A adalah 4 meter. Ingat ya, dia ada arah di sini. Dia ada arah. Kemudian dia ada jarak di situ. Jadi dia adalah sesaran. 4 meter bahagi dengan masa dia berapa? Ni, 2 saat. Jadi 4 2 dapat 2 lah. 2 meter S negatif 1. Jawapan dia 2 meter S negatif 1 ke arah timur. Sebab dia melibatkan sesaran dan halaju. Jadi bila sebut tentang halaju, sesaran, dia ada melibatkan arah. Ni, dia ada tunjuk ni. Apa benda? Tahu utara selatan punya simbol ni? Kita tengok contoh yang seterusnya, yang ini A. Ni kalau dalam buku teks ni dia A. Kita pergi kepada B. Jadi B, dia nak halaju. Cikgu singkat lah ya. Kamu dalam exam, kamu jangan tulis macam tu pula. Halaju A, B. Jadi jawapan dia A, B sahaja. Sini ke sini. Okey. Jadi yang ni tak ada lah. Dan 8 meter ni, dia merujuk kepada OAB. 8 meter ni dia merujuk kepada O, pergi ke A, pergi ke B. Jadi kita tak nak kawasan ni. Tak nak kawasan ni. Kita nak kawasan ni sahaja. Jadi apa yang kita buat? 8 tolak dengan 4. Dalam kurungan lah meter. Unit dia kan. Bahagi dengan masa dia. Masa tak perlu tolak lah sebab memang 2 saat. 2 saat. Sama juga dengan 4 meter bahagi dengan 2 saat. Pemudahkan, dapat 2 meter negatif 1 saat. Okey, jadi bila sebut tentang halaju, dia ada arah kan? Ke arah timur. Ke arah timur. Okey, kemudian halaju, dia ada nilai positif dan negatif. Jadi kalau positif tu, kalau ikut sini, dia adalah bergerak daripada O ke C, iaitu bergerak ke arah timur. Jadi kalau nilai dia negatif, dia bergerak pada arah yang bertentangan. Jadi maksudnya, dia bergerak daripada C ke O. Dia bergerak daripada C ke O. Dia bergerak daripada C ke O. Di arah yang bertentangan, iaitu bergerak ke arah barat. Dia akan jadi nilai dia negatif. Okey, nilai dia akan jadi negatif. Kemudian kita ada pecutan. Okay, kita ada pecutan. Pecutan ni adalah halaju akhir tolak halaju awal. Di sinilah. Okey. Halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Sekali lagi, halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Dan ini punya contoh ada di muka surat 230. Okey, 230. Kamu nampak ada abang tu, dia pakai seluar warna hijau, baju dia macam hijau juga. Dia tengah kayuh basikal. Jadi kita nak kira tentang halaju kayuhan basikal dia. Dia cikgu tulis kat sinilah. Halaju pula pecutan. Okey, dah terbiasa dengan halaju tu, duk halaju. Pecutan. Okey, jadi pecutan ni adalah perubahan halaju. Jadi kita ada abang ni, cikgu buatlah dia punya garisan ni. Okey. Dia halaju permulaan dia sama dengan 0 meter negatif 1. Kemudian halaju pertengahan dia, halaju pertengahan 2 meter negatif 1.
Kemudian hal laju akhir dia 4 meter negatif 1. Ni awal, ni tengah, ni akhir. Okey, masa yang dia ambil daripada awal hingga ke akhir ini adalah 5 saat. Okey, masa yang dia ambil adalah 5 saat. Okey. Cikgu dah sebut okey je. Okey, pecutan dia. Kita nak buat macam mana? Hal laju akhir. Hal laju akhir yang ini. Ni hal laju akhir. Hal laju akhir. Jadi hal laju akhir 4 meter saat negatif 1 tolak dengan kosong lah. Meter saat negatif 1. Bahagi dengan masa dia. Masa dia adalah 5 saat. 5 saat. Jadi kita tolak dapatlah 4 negatif 1 bahagi dengan 5 saat. Jadi 4 bahagi 5 kita dapat 0.8. Kamu tekanlah kalkulator. Tak tekan kalkulator pun tak apalah. Mana nak tahu kamu bagus dalam mencongak kan. Kemudian kamu nampak yang saat ni bila dia naik atas saat ni bila dia naik atas dia akan darab S negatif 1. Dia bila dia naik atas dia darab macam tu. Jadi kita boleh mudahkan dia S negatif 1 S negatif 1. Jadi 0.8 meter S ni darab kan. Kalau ikut hukum indeks ni, bila dia darab di sini, nombor dia sama, tak ada masalah sangat. Kita gunalah dia punya ni. Jadi tambah dalam kurungan negatif 1. Dapatlah 0.8 meter S negatif 2. Negatif 1 tambah negatif 1. Dapatlah negatif 2. Dia bukan darab ya. Kalau darab dapat positif. Ni negatif darab negatif dapat positif. Negatif darab positif dapat negatif. Positif darab positif dapat positif. Positif darab negatif dapat negatif. Ini mudahlah ya, ni asas matematik. Jadi kita ada dia punya pengiraan. Jadi cikgu dah ajar dah laju, purata laju, hal laju, pecutan. Dan ada cikgu guna cikgu guna contoh daripada gambar rajah ni. Gambar rajah ni ada contoh cikgu guna daripada buku teks. Jadi kamu kalau ada buku teks di depan kamu tu lah, boleh tengok lah. Kalau tak ada pun tak apa. Dan cikgu selalu bagi tahu kat pelajar bila kita kena buat tentang pengiraan ni, paling bagus sekali kita kena kira sendiri. Bila kita tak kira sendiri, kamu just tengok saja cikgu mengajar, cikgu dekat sekolah kamu mengajar, dan benda ni semua dia tak akan membantu untuk tingkatkan skill kamu, kemahiran kamu. Jadi kemungkinan bila kamu jawab exam nanti, kamu akan gelabah atau kamu akan nervous tengok soalan dia tu, dan menyebabkan kemungkinan kamu tak boleh nak jawab. Padahal soalan dia senang saja. Ya, cubalah cari mana-mana latihan, cuba buat. Sebelum cikgu nak masuk pada jenis hal laju, kita ada jenis hal laju ni, hal laju ni, cikgu nak ajar kamu dulu tentang pita detik. Jadi pita detik ni kamu akan cuba buatlah eksperimen nanti dekat sekolah ya. Pita detik ni dia dalam aktiviti 11.2 dan cikgu percaya cikgu kat sekolah pun ada lah peralatan ni untuk kamu jalankan eksperimen. Jadi sebelum kamu jalankan eksperimen tu, lagi bagus kalau kamu faham dulu apa eksperimen tu sebenarnya. Apa eksperimen yang nak dilakukan tu sebenarnya. Okey. Jadi kita tengok untuk pita detik. Jadi pita detik ni kita ada macam petak segi ni. Cikgu buatlah petak segi. Tak jadi pula dah. Okey, ada petak segi. Kecilkan sikit lah. Besar sangat pula nanti kan. Jadi kita ada pita detik. Pita detik ni kemudian ada titik-titik-titik di pita detik itu. Okey, besar kan? Ada titik. Okey, ada titik. Ni banyaklah titik dia. Okey, pita detik. Jadi pita detik ni, macam mana kita nak tahu dia 1 detik? 1 detik ni yang ini. Sini ke sini 1 detik. Sini ke sini 1 detik.
sini ke sini 1 detik lah. Sini ke sini 1 detik. Jadi maksudnya sini 1 detik, 1 1 1 1 1 1 1 1. Kita bukan kira bilangan titik ya. Kamu kalau kira bilangan titik salah. Jangan kira titik. Kamu kira yang antara satu titik dengan satu titik lain, kita panggil dia sebagai 1 detik. Okey, 1 detik. Boleh ya? Jadi kita ada contoh di muka surat 232. Okey, contoh 232 muka surat. Besar sangat ni. Okey, muka surat contoh 232. Jadi apa dalam contoh 232 ni? Dia ada bagilah. Ada 1 2 3 4 5 6. Okey, kemudian adalah dia punya kertas dia kan. Ada 6. Jadi 1 2 3 4 5. Ada 5 detik semua. 5 detik. Kemudian dia bagi tahu panjang antara titik hujung ke titik hujung lagi itu adalah 10 cm. Jadi panjang dia adalah 10 cm. Okey, jadi sekarang ni dia suruh cari apa? Dia suruh cari halaju. Okey, dan kamu kena ingat setiap 1 detik itu bersamaan dengan 0.02 saat. Jadi 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat. Ini ada kat penerangan atas tu. 1 detik 0.02 saat. Jadi kita ada 5 detik. Macam mana nak kira masa dia? Darab sajalah 0.02 saat darab dengan 5. Dapatlah 0.1 saat masa dia. Jadi kita nak cari halaju. Jadi halaju bersamaan dengan sesaran bahagi dengan masa. Sebab apa? Sebab dia ada arah. Okey, dia ada arah. Jadi sesaran lah. Jadi sama juga dengan sesaran dia, jarak dia kita ada 10 cm. Ni 10 cm. Kemudian bahagi dengan masa yang diambil 0.1 saat. Jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 100 cm per saat. Atau saat negatif 1. Jadi itu adalah tentang pita detik. Okey, pita detik. Sekali lagi, ini tentang pita detik. Kemudian barulah kita masuk pada jenis gerakan linear. Jadi ini adalah jenis gerakan linear. Kan tajuk dia adalah gerakan linear kan. Jadi kita nak tengok jenis gerakan linear. Jadi kita ada halaju seragam, halaju bertambah secara seragam, halaju berkurang secara seragam, halaju tidak seragam. Okey, halaju tidak seragam. Jadi halaju seragam. Apa maksud halaju seragam? Kamu nampak sini, dia punya pita detik itu dia sama. Okey, dia sama. Pita detik dia sama. Jadi titik antara seragam tu dia sama. Titik antara seragam dia sama. Maksudnya kalau dia 0.02 saat, okey, setiap 1 detik itu bersamaan dengan 0.02 saat. 0.02 saat. Jadi samalah. Detik yang kedua pun sama juga. Detik yang ketiga pun sama juga. Dia punya jarak. Jadi maksudnya kalau kurang daripada 0.02 saat, dia jarak antara satu titik dengan satu titik dia 0.02. Okey, 0.02. Tapi kalau dia makin cepat, okey, jadi dia makin pendek lah pita detik itu. Tapi dia still 0.02 saat. Jadi dia akan ada pertambahan kepada halaju dia. Jadi maksudnya jarak sesaran yang nak dilalui itu mengambil masa yang kurang. Semakin laju kan, bila semakin laju jarak dia tu kita nak pergi, semakin kuranglah masa diambil. Contohnya kamu bawa kereta 100 km per jam.
Kamu sampai Sungai Petani 2 jam contohnya. Kemudian hari itu pula kamu bawa kereta laju. Kamu bawa kereta 200 km per jam. Jadi bila bawa lagi laju, laju tu akan bertambah, masa akan berkurang lah. Sebelum ni bawa 2 jam saja. Ni kamu sampai dalam masa 1 jam. 1 jam saja daripada Perlis nak pergi ke Sungai Petani. Nak pergi ke Kedah. Contohlah siapa yang orang ke Kedah ni mungkin tak tahu. Nak bagi tahu tu bila bertambah laju, masa tu akan berkurang. Jadi ni masa akan berkurang, tapi dia merujuk kepada 1 detik. Okey, 1 detik tu dah berkurang dia punya jarak dia tu. Kemudian kita ada hal laju seragam, maksudnya jarak dia tu tetap sama. Tapi apabila hal laju bertambah secara seragam, titik satu titik dia jarak macam tu, satu titik jarak sama, tapi titik dia tu makin lama makin dekat. Kenapa? Sebab dia bertambah laju. Bertambah hal laju. Bertambah hal laju secara seragam. Kemudian hal laju berkurang secara seragam. Jadi kalau dia berkurang, mungkin dia macam tu, makin lama dia makin tambah jarak dia. Okey, hal laju berkurang. Jadi maksudnya dia makin lambat lah untuk dia habiskan 10 cm tu, dia lambat. Sebab apa? Hal laju dia berkurang. Jadi bila hal laju berkurang ni, dia ada dipanggil sebagai nyah pecutan seragam. Kemudian hal laju tidak seragam. Bila hal laju tak seragam, kadang dia cepat, kadang dia lambat. Okey, kadang dia cepat balik, kadang dia lambat. Kenapa? Kenapa macam tu? Macam kita bawa kereta dekat highway lah. Ada tempat lurus je kan, laju sikit lah kita bawa. Ada tempat dia perlahan je. Sebab apa? Jalan jam, kereta banyak, jadi perlahan lah kita. Ada tempat pula terpaksa kena perlahan, sangat-sangat perlahan. Sebab apa? Sebab ada construction, orang duk betul jalan. Jadi bila ada orang duk betul jalan, kita jadi sangat-sangat perlahan. Jadi itu adalah gerakan linear. Dan kamu boleh baca yang ini semua dalam muka surat 2, 3, 4. Sekarang ni baru kita masuk kepada graf sesaran, graf gerakan linear, graf sesaran pula. Yang ni kamu boleh tengok nota ni yang cikgu ambil daripada muka surat 2, 3, 5. Lebih kurang lah ya. Cikgu dah mudahkan dia tu. Tak adalah banyak sangat perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita tak perlu nak tahu pun. Okey. Jadi graf sesaran masa, graf hal laju masa. Kita fahamkan dulu tentang graf sesaran masa. Jadi ini kita ada graf sesaran. Ni sasaran, ni masa. Yang ni ada paksi Y, yang ni ada paksi X. Ganggulah atas ni kan. Cikgu padam lah. Okey. Paksi Y, paksi X. Yang ni matematik lah ya. Kemudian kita ada sesaran di situ, kita ada masa. Okey, sesaran, kita ada masa. Sesaran ni unit dia selalunya adalah meter lah. Masa ni unit dia adalah saat. Jadi ada seorang budak ni tengah berjalan. Dia berjalan lah kot. Berlari ke berjalan ke, tak kisahlah. Janji dia ada perubahan kepada jarak yang dilalui oleh pelajar ni. Okay? Pelajar tak kira lah lelaki ke perempuan ke, tak ada masalah. Jadi O ke A. Jadi O ke A, dia adalah hal laju seragam. Okay, hal laju seragam. Jadi kalau kamu nampak sini, O ke A ni, dia ada pertambahan kepada jarak dia ni. Jadi maksudnya O pergi ke A, kemungkinan dia kalau dalam buku teks ni 50 meter. Dia 50 meter. Maksudnya ada perubahan 50 meter kepada dia punya sesaran. Dia punya pergerakan dia tu, jarak yang dia ambil dia tu adalah 50 meter. Kemudian tiba-tiba ada sesuatu berlaku menyebabkan pelajar tu dia berhenti. Berhenti di sini, berhenti. Masa berjalan ya. Sebab apa? Dia nak pergi ke A tu, dia mungkin ambil masa 2 saat. Tapi masa berjalan sampailah dia 8 saat, iaitu 6 saat dia berhenti. Dia tak buat apa-apa.
Jadi menyebabkan halaju dia tu adalah kosong. Sebab apa? Tidak ada berlaku pertambahan. Dia tidak bergerak ke mana-mana. Halaju dia kosong. Tadi yang permulaan ni halaju seragam. Okey, halaju seragam. Yang ini dia halaju kosong. Kemudian B dengan C ni dia mula jalan balik. Jadi bila dia mula jalan balik, halaju dia seragam balik. Sampailah kepada kemuncak ni. Jadi kemuncak ni 100 meter. Dia nak pergi daripada kawasan kosong ni, okey, daripada kawasan yang permulaan dia ni, contohnya checkpoint yang ni dia pergi. Kemudian dia nak pergi ke mana ya? Pelajar ni dia duduk sini, dia berjalan lah. Dia berjalan, dia sampailah ke A. Bila dia sampai ke A, yang ini dia jalan selama 50 meter. Berjalan sepanjang 50 meter dalam masa 2 saat. Dekat A ni, dia berhenti sekejap. Ni, A ke B ni, dia punya jarak masa tu, dekat A tu dia berhenti sekejap. Jadi dia berhenti sekejap, mungkin ada orang tanya jalan kat dia ke, ada orang tanya soalan kat dia ke. Yang ni dia ambil masa selama 6 saat. Yang ni kita panggil sebagai halaju seragam. Yang ni halaju kosong. Kemudian dia bergerak lagi. Dia pergi ke C. Ni C ni. Jadi dia bergerak lagi sepanjang 50 meter lagi. Jadi dia ambil masa lebih kurang ni sampai ke 12. Jadi 12 tolak 8 ada 4. Dia bergerak 4 saat lagi. Okey. Jadi total out semua ada 12 lah. Sebab tu dia 12 dekat sini. Jadi total semua ni 12 saat. Panjang semua ni adalah 100 meter. Dia nak bergerak daripada kawasan permulaan dia ni, kawasan kosong ni, ke kawasan C. Boleh ya? Jadi B ke C ni adalah halaju seragam. B ke C ni halaju seragam, sama macam O ke A ni. Halaju seragam. Tapi kamu nampak tak C ni dia nak bergerak ke D ni. Okey, C ke D ni. Okey, di sini 16. Maksudnya ada 4 saat yang berlaku di sini. Dia halaju dia negatif. Dan kamu kena ingat, cikgu ada terang sebelum ni, halaju kalau positif, dia ikut arah yang sepatutnya. Kalau halaju negatif, dia terbalik dengan yang positif tadi. Maksudnya apa yang berlaku sebenarnya, bila pelajar tu dah sampai ke sini, dah sampai ke hujung tu, apa dia buat? Dia patah balik. Dia patah balik ke titik O ni. Dia patah balik ke titik O. Sebab tu halaju dia adalah negatif dan seragam, ke arah yang bertentangan. Dia patah balik ni. Dia patah balik ke titik O. Kita panggil dia halaju negatif seragam. Dia patah balik sejauh 100 meter. Sebab apa? Hujung ni adalah 100 meter. Ini adalah kosong. Okay? Masa yang dia ambil untuk dia pergi dan patah balik adalah 16 saat. Okey, mungkin dia nak pergi ambil air dekat depan meja guru tu. Jadi dia bangun daripada tempat duduk dia nak pergilah. Bila dia nak pergi, ada kawan tahan dia. Beritahu tolong ambil air kat aku satu. Jadi dia berhentilah selama 4 saat. Berapa saat dia berhenti tadi? 6 saat dia berhenti. Sebab kawan dia suruh dia ambil air. Jadi sampai ke meja guru, dia ambil air dekat meja guru tu. Kemudian dia patah balik dekat tempat duduk dia. Lagi cepatlah. Okey, sebab tak ada orang tahan dia. Lebih kurang macam tu. Faham tak? Cikgu harap kamu faham lah. Kita dah settle graf sesaran masa. Sekarang ni kita pergi pada graf halaju masa. Graf halaju masa. Yang ni kamu boleh lihat kepada muka surat. Ni pula dah. Muka surat 236. Okey, 236. Kita ada graf di sini ni. Cikgu ambil lah daripada buku teks kamu ni. Tak ada lah beza sangat pun. Jadi OA. Jadi O ke A, dia adalah halaju seragam. Okay, halaju seragam. Bila berlaku pertambahan macam tu adalah halaju seragam. Pecutan seragam. Dipanggil sebagai pecutan seragam. Boleh ya. Kemudian OA ke B.
A ke B, halaju motosikal adalah malar. Pecutan motosikal adalah sifar. Maksudnya dia tak pecut lah. Tak pecut tu maksudnya dia tak tekan minyak bagi laju lagi tak. Okey. Ini berlaku, maksudnya dia berlaku halaju seragam. Halaju dia sama. Yang ni halaju sifar. Kemudian B ke C. Halaju motosikal berkurang secara seragam. Halaju tu dia makin berkurang secara seragam. Okey. Kemudian pecutan dia negatif. Dia dah terbalik daripada negatif punya pecutan tu. Okey. Kemudian kita ada C dengan D. Halaju motosikal adalah sifar. Maksudnya dia dah berhentilah. Halaju kosong, berhentilah dia. Pecutan pun kosong. Jadi taklah susah sangat kan. Halaju seragam, pecutan pun seragam. Bila halaju malar, pecutan akan kosong. Bila halaju berkurang secara seragam, pecutan akan negatif secara seragam. Bila halaju kosong, pecutan kosong. Kemudian daripada graf halaju ni, sebenarnya selalu soalan tanya untuk cari sesaran, untuk cari jarak. Okey, berapa jauh pergerakan dia tu daripada luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf ni bukan sesuatu yang susah sangatlah. Encik ketuk lukis ni, besarkan sikit. Luas di bawah graf kan. Jadi kita ada bahagian-bahagian ni. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Kita ada A, kita ada B, kita ada C. Jadi A ni struktur apa? A ni bentuk apa? A ni bentuk segitiga. Jadi bila segitiga, formula dia apa segitiga? 1/2 darab tinggi darab lebar lah. Atau darab bahagian ni, darab bahagian ni. Tak ada masalah lah. Bolehlah cari luas dia. Kamu cari bahagian yang ini, kamu cari bahagian yang ini. Kemudian, kalau kamu tengok B ni apa? Segi empat. Segi empat tepat ke? Okey, segi empat ni macam-macam lah ya. Segi empat. C ni adalah segi 3. Jadi memang tak ada masalah untuk dapatkan dia punya jarak. Okey, dia punya sesaran dia. Sekarang kita cuba selesaikan sedikit masalah numerical berdasarkan graf gerakan linear. Jadi yang ini kamu boleh tengok dekat muka surat 237 ya. Muka surat 237. Graf yang samalah. Cikgu akan cuba selesaikan bersama dengan kamu soalan-soalan yang dia bagilah untuk graf 1, 2. Lepas tu dia ada A, B untuk setiap satu tu. Kemudian kita ada graf halaju masa. Ada 2 graf juga. Nanti kita akan cuba selesaikan. Ada 2 soalan. Soalan dia. Soalan A dengan B. Kita pergi dulu kepada graf sesaran masa ni. Jadi ada graf yang pertama. Ada graf yang kedua. Kita pergi pada graf yang pertama dulu. A. Besarkanlah A ya. Jadi A tu dia nak apa? Berapakah sesaran kereta mainan selepas 4 saat yang pertama? 4 saat pertama. Okey, 4 saat pertama. 2, 3 kan? 2, 3. Ada 4 kat sini. Naiklah. Okey. Dia nak sesaran. Sesaran kat sini lah. Jadi kemungkinan dia 6 di sini. Jadi sesaran ya. Sesaran sama dengan 6 meter. Untuk soalan A tu. Untuk soalan B, halaju kereta dari 3 saat ke 5 saat. Dia nak halaju kereta. Jadi halaju, ingat lagi formula dia. Halaju apa dia? Sama dengan sesaran bahagi masa. Jadi sesaran bahagi masa. Sesaran bahagi masa. Jadi apa sesaran dia? Untuk 3 hingga ke 5. 3 ni hingga ke 5. 5 sinilah. 3 hingga ke 5. 4, 8 kan? 4, 8. Jadi jarak dia bergerak daripada 3 saat hingga ke 5 saat ni adalah 4 meter. Masa yang diambil 3 ke 5 kan? 3 ke 5, 5 tolak 3 lah 2. 2 saat. Jadi sama juga dengan 2 meter negatif 1 saat. Itu jawapan dia. Kemudian kita tengok soalan graf yang kedua.
Graf kedua, A, dia tanya apa? Berapa kesesaran motosikal selepas 4 saat? Okey, sesaran motosikal 4 saat. Jadi jawapan dia adalah 15 meter. Kemudian B, 6 saat hingga 12 saat. 6 saat hingga 12. 6 hingga 12 dekat sini. Jadi 6 saat hingga ke 12. Kita ada kalau kamu tengok sini dia negatif. Ni sini kosong kan. Kita pergi sekali lagi, hal laju. Tulislah formula ya, hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. Dan sekarang ni bila kita tengok kat sini, yang akhir tu 12. Masa dia 12. Okey, masa dia 12. Sini masa dia 6. Okey, 12 hingga ke 6. Jadi bawah ni 12 tolak 6 saat. Kemudian yang atas tu, apa sesaran dia sebenarnya? Sesaran dia yang akhir sekali kosong. Kosong, sini kosong. Okey, kosong sesaran dia. Kosong. Tolak dengan sebelum dia tu adalah 15 meter. Okey, jadi kita dapat negatif 15 meter per dengan 6 saat. Dapatlah jawapannya negatif 2.5 meter saat, negatif 1. Okey, itu untuk graf 1 dan graf 2. Jadi kamu ingat sekali lagi cikgu ulang. Okey, apa maksud negatif ni? Apa maksud dia berkurang ni? Apa maksud sesaran tu jadi negatif? Sesaran jadi negatif selalunya apabila dia patah balik pergi ke tempat asal dia. Okay? Jadi patah balik pergi ke tempat asal, sasaran jadi kosong lah. Lagi kita pergi pada graf hal laju masa. Jadi macam mana nak tahu dia graf hal laju masa? Paksi Y ni hal laju. Kita tahulah dia graf hal laju masa. Macam mana kita nak tahu dia graf sesaran masa? Paksi Y dia adalah sesaran. Paksi Y tu apa? Sini paksi Y lah, sini paksi X. Kamu jangan tertukar ya. Cikgu dulu waktu belajar dulu selalu tertukar lah. Itu waktu PMR. Cikgu dulu ambil PMR. Sekarang ni dipanggil PT3. Ubah nama lah kan. Jadi berapa... Kena padam sikit ni. Tidak tak muat nak jawab. Jadi pergerakan sebiji bola. Berapakah sesaran yang dilalui bola pada 4 saat yang pertama? Okay, sesaran 4 saat yang pertama. Kat sini. Okay. Kita padam pula dah. 4 saat yang pertama. Jadi kena cari luas di bawah graf. Kita kena cari luas di bawah graf. Jadi tinggi dia 1, lebar dia 4. Jadi A sama juga dengan 4 darab 1. Jadi dapatlah 4 meter. Okay, sesaran dalam meter lah ya. Kemudian B, tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 hingga ke 12. Dari masa 8 kat sini hingga 12. Jadi kamu nampak sini dia menurun. Jadi pecutan dia tu menurun. Pecutan hal laju akhir. Okey, hal laju akhir. Jadi hal laju akhir dia berapa? Kosong. Tolak dengan hal laju awal dia adalah 3. Bahagi dengan masa dia. Jadi masa dia 12 tolak 8 lah. 12 tolak 8. Sama juga dengan negatif 3 per 4 per 6 pula. 3 per 4 sama juga dengan negatif 0.75. Ni kamu tekanlah kalkulator ya. Negatif 2. Okey, negatif 2. Okey, sekarang ni kita pergi pada graf yang kedua. Jadi tentukan hal laju masa 4 saat. Masa 8 saat. Jadi untuk masa 4 saat. 4 saat. Hal laju masa untuk 4 saat. Jadi kita ada 4 kat sini. Kita carilah. Dapat jawapan dia 10. Sini 10.
4 saat A sama dengan 10 meter S1. Kemudian kita ada laju 8 saat sama juga dengan 8 saat sini. Okey, kita ada dapat 15 lah kan kat sini. Kemudian B sesaran untuk masa 0 hingga 10. 0 sini hingga 10. Jadi maksudnya kita kena cari luas di bawah ni. Tukar warna lain. Luas di bawah ni. Okey, kita kena cari luas di bawah ni. Jadi kamu boleh buat asing-asing ataupun dia ada formula dia. Tak salah cikgu, dia ada formula dia. Nak buat asing boleh cari segitiga ni dulu. Lepas tu segi 4 ni. Jadi sini kita ada 15, sini kita ada 6. Okey, 15 6. Jadi 1/2 darab 6 darab 15. Tambah dengan segi 4 sini. Segi 4 sini 15, sini 6 4. 15 darab dengan 4. Dapat jawapan dia 105 meter. Kamu darablah ya. Kita buatlah sama-sama. Nanti tak faham pula. Ni 2, ni 3. 3 darab 5 45. Okey, 3 darab 5 45 kan. Kemudian yang ini darab 15 darab 4 60. Jadi 60 tambah 45, 60 tambah 45 5 10 105. Dapatlah jawapan ni. Okey, sesaran dia meter. Sekarang kita masuk untuk fahamkan pecutan graviti. Jadi daya graviti bumi, objek ditarik ke arah pusat graviti bumi. Sekali lagi, daya graviti bumi adalah objek ditarik ke arah pusat graviti bumi. Dan ini kita boleh juga panggil sebagai jatuh bebas. Jadi jatuh bebas ni jatuh di bawah daya graviti sahaja. Jadi tidak ada daya-daya lain yang menarik dia. Jatuh semata-mata oleh tindakan graviti. Yang ini selalunya boleh berlaku dalam keadaan vakuum. Dia tidak ada udara lah. Keadaan vakuum, tiada udara. Jadi kalau kita buat eksperimen, kita guna kebuk vakuum. Kebuk vakuum ni dia tidak ada udara. Apabila kita jatuhkan bulu ayam dengan bola, dia akan jatuh pada keadaan yang sama. Dia akan jatuh pada masa yang sama. Dia akan jatuh pada keadaan yang sama, masa yang sama. Dia nak jatuh ke pusat graviti tu, ke bawah tu, disebabkan oleh daya tarikan tu. Jadi boleh ya, boleh faham ya. Jadi dia bukan dalam keadaan biasa kita ni, manusia ni. Keadaan udara kita ni, dia ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Antaranya faktor apa yang mempengaruhi jatuh sesuatu. Jadi antara faktornya mungkin berat, mungkin angin yang akan membantu dalam dia jatuh lebih cepat atau lebih lambat. Tapi kalau dalam keadaan vakuum, keadaan tiada udara, tiada faktor-faktor lain yang mengganggu objek itu untuk jatuh, semata-mata hanyalah kepada tarikan graviti sahaja, dia masa yang diambil untuk jatuh, iaitu di antara bulu ayam dengan bola ni akan sama. Okay, masa yang diambil untuk jatuh di antara bulu ayam dan bola adalah sama. Jadi itu adalah pecutan graviti. Ini untuk fahamkan tentang pecutan graviti. Seterusnya kita akan pergi pada jisim dan inersia. Jisim, kuantiti jirim yang terkandung dalam objek. Nilai dia, unit dia dalam kilogram. Nilai jisim tidak berubah jika kuantiti jirim tidak berubah. Jadi bentuk dia kemungkinan berubah, tapi jirim dia tu tetap sama. Jadi jisim dia pun akan sama. Jadi contohnya macam plastisin. Kita ubah keadaan dia macam mana pun, kalau kita timbang dia akan sama juga. Sebab apa? Sebab jirim dia tu tak berubah. Kita tak pergi cubit sikit, keluarkan daripada yang besar tu. Jadi dia tetap mempunyai nilai jisim yang sama. Kemudian kita ada inersia.
Inersia sifat semula jadi objek menentang perubahan. Okey, sifat semula jadi objek menentang perubahan. Jadi kalau objek tu sedang bergerak, dia akan cuba kekalkan keadaan gerak dia. Kalau objek tu sedang pegun, dia akan kekalkan keadaan dia pegun. Pegun tu maksudnya tidak bergerak lah. Dia akan cuba kekalkan. Jadi ini yang melibatkan hukum gerakan Newton yang pertama. Kalau objek tu sedang bergerak, dia akan terus untuk nak bergerak. Kalau objek tu dia dalam keadaan pegun, dia nak dalam keadaan pegun. Dia akan cuba kekalkan keadaan dia. Jadi besar jisim akan besar inersia. Besar jisim akan besar inersia. Contohnya kita boleh tengok daripada kesan brek kereta. Jadi kita bila tekan brake tu, badan kita akan ke depan. Sebab pada waktu yang biasa ni, kita bergerak ke depan. Yalah, kita bawa kereta, kita gerak ke depan. Takkan kita gerak ke belakang. Ke belakang tu kita undur kereta. Jadi bila kita bergerak, sentiasa bergerak ke depan, kita tekan brake, kita halang untuk dia terus bergerak ke depan. Tapi badan kita tu akan nak ke depan juga. Okey? Kapal terbang berhenti. Lepas tu payung. Kat mana contoh dia ni? Ini muka surat 246. Okey, kamu boleh baca lah dalam 246 tu. Contohnya payung, kamu nak payung ni muka surat 249. Dia ada banyak lah kat situ kan. Ada orang dalam kereta, ada kapal terbang, ada tukul, kepala tukul, ada payung tu cuba pusing. Titisan-titisan air tu akan bergerak. Sebab apa? Sebab dia akan cuba kekalkan keadaan dia. Kita masuk balik dalam pecutan graviti tadi kan. Apabila objek dilepaskan, dia ada hasil halaju tu dipengaruhi oleh graviti. Okey, jadi kita tengok kepada yang kat bawah ni. Yang ini ada dekat dalam muka surat 242. Jadi kita ada graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Jadi muka surat 242. Jadi satu objek dia jatuh. Contohnya kita duduk dekat tingkat 5 contohnya. Jadi kita ada bola, kita jatuhkan bola tu. Jadi daripada atas dia akan jatuh ke bawah lah. Disebabkan oleh tarikan graviti. Yang kita cuba fahamkan menggunakan keadaan jatuh bebas. Jadi kamu nampak objek ni pada permulaan dia adalah halaju dia kosong. Sebab apa? Kita pegang dia objek pegun. Dia halaju kosong lah. Halaju kosong meter per saat. Jadi bila kita lepas dia, pada permulaan dia tu akan perlahan sedikit dia punya jarak dia tu, tapi makin lama makin jauh lah jarak dia kan. Dan apabila dia makin ke bawah, halaju dia akan makin bertambah. Okay, halaju dia akan makin bertambah apabila dia bergerak ke bawah. Disebabkan oleh tarikan tadi, tarikan graviti. Dan dia ada pecutan graviti di sini. Okay, pecutan graviti. Jadi kalau tengok graf dekat sini, permulaan dia pastinya dia kosong halaju. Sebab dia baru nak dilepaskan. Jadi apabila dilepaskan, dia akan makin bertambah halaju dia. Jadi ini kita panggil halaju bertambah dengan seragam. Okey, bertambah dengan seragam. Kemudian kita tengok pada graf sesaran masa. Jadi graf sesaran masa ini sepatutnya padahlah graf sesaran masa. Yang ni sesaran lah. Terlupa nak padam tu. Jadi kalau kita tengok kat bawah ni, dalam graf tu pun sama. Nak faham macam mana, dia kosong dekat sini. Dia mula-mula dia nak lepaskan ni. Sini adalah mula dia nak lepas bola. Sebab tu dia punya sesaran tu kosong. Dia baru nak mula lah. Kemudian bila dia lepas, sesaran dia tu akan bertambah. Okey, masa dia akan bertambah. Jadi bila masa dia bertambah, halaju dia kecil waktu ni. Tapi bila dia naik lagi, halaju dia akan makin
besar. Jadi kecerunan. Jadi kalau nampak kat sini dia ada kecerunan. Kecerunan pada bahagian awal ni dia merujuk kepada halaju kecil. Halaju kecil. Jadi bila dia makin jauh, makin lama dia bergerak, atas ni dia dah jauh lah. Dia dah keadaan dia halaju bertambah. Ini dia bertambah halaju. Jadi ini dia akan ada halaju yang besar. Okey. Sini dia akan berhentilah, habislah. Jadi ini pada waktu bola dilepaskan. Bola dilepaskan ni sesaran dia punya jarak sesaran dia tu adalah kosong. Objek dalam keadaan yang pegun. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham lah. Jadi ini objek kita lepaskan daripada satu ketinggian jatuh ke bawah. Pada permulaan dilepaskan tu, halaju dia masih kurang lagi. Tapi makin lama makin bertambah. Sebab tu dia punya kecerunan ni dia kecil. Halaju dia kecil. Yang ni kecerunan dia tinggi sebab halaju dia besar. Sebab makin lama objek tu makin ke bawah ni, dia bertambah halaju. Jadi sekarang ni kita pergi kepada graf gerakan untuk objek bergerak melawan daya graviti. Yang ni dia lawan daya graviti. Okey. Lawan daya graviti ni salah ni. Ni masa sesaran lah. Jadi sekarang ni bila dia lawan graviti, maksudnya kita duduk kat bawah ni, kita pegang satu bola, kita baling ke atas. Okay? Kita pegang satu bola, kita baling ke atas. Jadi makin dia ke atas, dia akan makin berkurang halaju dia. Sebab apa? Sebab dia terpaksa kena melawan dengan daya graviti. Dia terpaksa kena melawan dengan daya graviti sehinggalah dia capai kepada sesaran maksimum. Dia tak boleh pergi naik atas lagi dah. Maksimum dah. Sehinggalah dia halaju waktu tu dah kosong. Okay, halaju waktu tu dah kosong. Okay, bila dia halaju dah kosong tu, dia akan patah balik. Dia akan turun balik lah. Jadi kita tengok kat sini. Pada permulaan, objek dilontar. Okay, jadi halaju dia tinggi lah, dia lontar. Dilontar, halaju dia tinggi. Kemudian halaju dia makin lama makin menurun. Makin menurun, masa dia ambil lah. Contohnya untuk dia baling, untuk dia sampai pada tahap maksimum, sesaran maksimum tu dia ambil masa 5 saat. Baling. 1, 2, 3, 4, 5, dia turun balik. Jadi 5 saat lah kat sini. Permulaan dia, halaju dia laju. Tapi makin lama makin perlahan. Sebab halaju ni contohnya macam 8 kan. Sini dah 6. Sini dah 4. Sini dah 2. Dia makin lama makin berkurang halaju dia. Boleh ya? Jadi kita pergi kepada graf sesaran masa. Jadi sesaran masa tu maksudnya apa? Pada permulaan dia baling tu, dia akan kosong sesaran dia. Jadi bila dia naik ke atas, sesaran dia makin lama makin banyaklah. Dia punya jarak tu nak sampai ke sesaran maksimum ni. Contohnya sesaran maksimum ni 8 meter. Contohlah 8 meter. Maksimum. Jadi sinilah 8. Kat sini, dia permulaan dia cepat. Dia cepat lah. Tapi, dia dah sampai satu tahap, dia akan mula dah maksimum. Dia tak boleh pergi dah. Waktu ni adalah halaju dah kosong. Halaju kosong. Okay, halaju kosong. Sebelumlah dia jatuh balik. Dah sampai kat sini, dia tak boleh nak atas lagi, dia akan jatuh balik. Jadi, ini adalah untuk pecutan graviti. Jadi cikgu dah cuba terangkan lah. Cikgu faham benda ni, dia tak susah sangat. Jadi kalau fikir secara logik, dia tak susah sangat. Cuma cikgu tak tahu lah cikgu dapat sampai ke tak kat kamu kefahaman tu. Okay, cikgu risau jugalah. Tapi apa pun, video-video cikgu ni adalah yang kedua lah. Sepatutnya yang pertama tu kamu dengar cikgu kat sekolah tu mengajar macam mana. Dengan adanya video ni mungkin dapat tambah sedikit kefahaman kamu. Dan mungkin kalau kamu ulang, tambah lagi banyaklah kefahaman di situ. Jadi sepatutnya kamu kena dengar juga cikgu di sekolah ajar macam mana tentang daya dan gerakan.